الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت تعلم والتعليم والنفاء والانتفاء والمذكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus Jamaah Masjid Al-Irsyad USJ 1 Subang Jaya. Alhamdulillah kita teruskan pengajian kita di dalam kitab pelajaran Tauhid yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Baik, sebut dah ada kitab Baik. Di mana last kita berhenti pada bulan pada surah 4. Ya, sebab dia ada dua, satu buku kecil, satu buku besar. Pelajaran apa? Pelajaran ketiga ke pelajaran kedua Begini puan, buku ni ada dua, satu kecil, satu besar. Yang kecil dia ada muka surat lain, yang besar dia ada muka surat lain. Sebab tu saya tanya soalan tu. Yang last tu saya pakai buku kecil. Ya. Sekali Ustaz ada muka surat 4. Baik, terima kasih. La ilaha illallah. Jadi pelajaran yang kedua, kalau tidak salah saya, pelajaran yang kedua iman. Ya. Baik, tak apa. Ya. Kita ulang sikit ya. Baik. Tapi kita ulang secara laju sikit lah. Ada kebarangkalian kita dah baca dah ya. Baik. Pelajaran pertama, erti tauhid dan pengambilannya. Erti tauhid, yakni dari sudut bahasa, ialah mengesakan, iaitu mempercayai. Mempercayai itu maksudnya yakin 100%. Ini saya akan laju sikit lah ya. Percaya makna percaya 100%. Bahawa Allah itu esa ataupun satu ataupun tunggal. Ya, maknanya tiada dua. Catatan dia tu maknanya tiada dua. Dua saja dah bukan esa dah. Kalau orang Kelantan sebut apa? So. Satu. Satu. Selesai ya. Ini saya just laju sikit. Jadi kita akan pergi kepada pelajaran kedua. Ilmu tauhid. Baik, ini ilmu tauhid pula. Ialah pelajaran-pelajaran yang membahaskan tentang rukun-rukun. Kita dah bahas apa makna rukun, bahagian yang terpenting di dalam sesuatu perkara, tanpanya tiadalah perkara tersebut. Saya harap jamaah dah ma'ruflah dengan kaedah pengajian kita ni. Kita akan bagikan catatan-catatan ilmu. Ya, maksud rukun apa dia? Bahagian yang terpenting di dalam sesuatu perkara, tanpanya tiadalah perkara tersebut. Jadi bila sebut rukun iman itu, 6 perkara tu tidak boleh kita kecualikan. Baik. Dia kata apa? Rukun-rukun iman yang 6 perkara. Iman nanti kita tengok dalam pelajaran kedua apa takrif dia, insya-Allah. Baik ya. Yang 6 perkara, maksud 6 perkara apa? Ada hadisnya. Nanti muka surat 4 nanti, buku kecil, buku besar, muka surat apa? 2 ya? Ya, nanti kita akan tengok sama-sama. Baik. Dengan dalil-dalil yang tepat. Apa makna dalil? Iaitu sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Ada je dalil sesuatu. Makna merujuk atau menunjuk benarlah sesuatu itu. Contoh orang kata ni meja. Apa dalil meja dia?
dia bentuk dia, diperbuat daripada apa, function dia, kita letak barang dia, ada. Kita manusia, ada perempuan, ada lelaki. Apa dalil dia? Dia ada dalil, ciri-ciri dia. Sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Ilmu tauhid ni ada dalil tak? Sifat 20, akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, ada dalil dari sudut akli dan juga nakli. Akli makna akal yang waras, dan nakli makna daripada wahyu Allah Ta'ala. Yang ini daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Yang tepat untuk membulatkan i'tiqad, makna pegangan hati, i'tiqad, atau kepercayaan kita kepada Allah dan kepada ajaran-ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi yang akhir. Kita dah bahas Nabi apa dia? Setelah kita bahas yang pertama manusia, nombor 2 lelaki, nombor 3 merdeka, nombor 4 selamat dari kecelaan dari dirinya dan nasab keturunan atasnya. Yang kelima baru apa dia? Menerima wahyu. Kalau Rasul apa dia? Wajib menyampaikan wahyu. Kalau Nabi tak wajib menyampaikan wahyu, tapi boleh tak sampaikan? Boleh. Baik, selesai. Yang akhir, pasal apa masuk akhir? Nabi yang terakhir diutuskan. Tak ada lain dah. Ada orang mengaku Nabi, tiba ada satu perempuan mengaku dia Nabi. Boleh kita terima ke? Tak boleh, sebab ciri satu orang Nabi, lepas manusia lelaki. Selesai. Baik. Sebab tu asas ni penting. Orang yang selalu ikut ajaran sesat ni biasa asas dia tak ada ataupun kurang, atau hampir zero lah kita kata. Baik, ya. Selesai. Iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita panggil Sayyidina? Kita dah jelas dalam kuliah yang lepas. Ada yang memiliki salah satu dari 4 ciri: ketua satu kaum, ketua ketenteraan, yang memiliki yang menjadi tumpuan orang ramai ataupun masyarakat. Yang keempat, orang yang memiliki kesabaran yang tinggi ataupun hilim. Salah satu daripada 4 ciri ini jika ada kita boleh panggil. Kalau ada kesemuanya, apatah lagi. Itulah junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mabari' ataupun pendahuluan yang mengenalkan ilmu tauhid. Jadi apabila kita belajar sesuatu ilmu, dia ada 10 perkara yang berkenaan dengan ilmu tersebut. Nanti kita tengok. Tu. Namanya, maudhu'nya, masalahnya, pengambilannya, tujuannya, kesannya, perbandingan dengan lain-lain ilmu, kelebihan dan keutamaannya, dan ke-9 yang mula-mula menyusun, dan yang ke-10 hukum-hukum mempelajarinya. Yang pertama namanya ilmu tauhid. Juga namanya digelar usuluddin, juga digelar ilmu kalam. Kenapa dikata ilmu tauhid ni? Kerana kita membahaskan tentang keesaan Allah. Pasal tu digelar ilmu tauhid. Kenapa usuluddin? Kerana dia pokok, asal, perdu, akar kepada agama. Itu dia, iaitu ilmu tauhid tadi ataupun akidah. Kenapa dikata ilmu kalam? Kerana dia ada 2 sebab. Antara lain sifat yang paling banyak dibahas dan paling sukar, antaranya sifat kalamullah yang qadim, itu antara lain. Yang kedua disebut kerana sifat kerana ilmu ni yang paling banyak diperkatakan, ya, dibicarakan. Kalam dibicarakan. Jadi itu antara lain digelar ilmu kalam. Juga digelar ilmu sifat. Ilmu sifat 20, makna sifat Allah Ta'ala. Juga ilmu sifat, dia kata sifat Nabi, ya, para Nabi ada fatanah, amanah, siddiq, tabligh. Itu antara lain. Itu antara nama-nama bagi ilmu tauhid. Ada dikata ilmu sifat 20 dan sebagainya, ya, perihal begitu, ya. Akidah, kenapa dikata akidah? Kerana dia berkait dengan benda yang menjadi pegangan ikatan di dalam hati kita, ya. Akaid, simpulan ikatan yang ada. Bila ada orang ada akidah yang betul saja, ya, macam inilah. Dia tak lepas dah. Dia punya simpulan kemas, tak ada dah. Jadi ada orang nak mai kata nak begini, tak ada. Pasal apa? Kemas. Tu the word. Jadi dan beberapa nama lain. Sebab apa ada banyak nama?
Para ulama kata bila banyak nama menunjukkan banyak kemuliaan. Saya ulang. Bila banyak nama menunjukkan banyak kemuliaan. Contoh dalam sebut dalam kitab Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihat Al-Qulub. Siapa geng-geng pucung ni depa biasa mengajilah dengan saya di sana di An-Nur, surah An-Nur. Kitab ni ada sebut Allah Taala ada 3000 nama. Masya-Allah tabarakallah, 1000. Hak siapa tahu hak 1000, siapa tahu tinggal berapa lagi? 100, 300 ada dalam Taurat, ada dalam Injil, ada dalam Zabur. Hak 99 ada di dalam Al-Quran. Satu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Ada disebut di dalam kitab Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihat Al-Qulub, Syekh Abdul Rahman Al-Kalantani, Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, yang disadur kitab itu daripada kitab Lubab Hadis, iaitu Imam As-Suyuti. Selesai. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, banyak nama. Rasulullah SAW banyak nama juga. Ada Imam Syekh Ismail An-Nabhani tulis ada beberapa ratus, 300-400. Ada satu ulama daripada Pakistan, kalau tak silap saya, karang kitab, nama Rasulullah ada 800 lebih. Banyak nama menunjukkan banyak kemuliaan. Ilmu tauhid ini ada banyak nama menunjukkan apa dia? Banyak kemuliaan. Selesai. Baik. Maudhu'nya, perbahasan tentang apa kita tengok? Ketuhanan Allah yang Maha Esa. Dari segi sifat-sifat wajib, mustahil dan harus pada haknya Allah, dan juga tentang Rasul-Rasulnya alaihi mussalatu wassalam dan rukun-rukun iman yang lain itu. Dia topik perbahasan dia apa? Allah, yakni sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang harus. Nanti kita belajar. Hak wajib berapa? 20, lawannya 20, satu harus. Sebab tu kalau kita telusuri lagi, dia kata sifat 50. Kenapa? 20 campur 20, sifat wajib mustahil 40, satu yang harus bagi Allah 41. Jadi 4 sifat wajib bagi Rasul, Nabi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Nabi Rasul, tambah satu lagi berapa? 4 tambah 4 tambah 1, 9. 41 tambah 41 tambah 9, 50. Hari hak yang kita kena tahu, sifat tu 50 hakikatnya. Hak Allah dan hak Rasul. Juga perihal tentang apa dia? Rukun-rukun iman yang lain. Percaya kepada malaikat. Nanti kita bahas. Jadi hak tu topik perbahasan dia. Hak tu yang kita kena tahu. Wajib kita tahu. Tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masalahnya, ya ini perbincangan akal dan nakal berhubung dengan perkara-perkaranya yang wajib, mustahil dan harus pada akal. Dari sini kita akan telusuri maksud daripada hukum akal. Nanti kita bahas apa makna hukum. Hukum itu penetapan. Nanti kita bahas apa takrif dia. Apa pembahagian hukum. Ada hukum akal, ada hukum adat, ada hukum syarak. Ada mustahil akal, ada mustahil, ada wajib pada akal, ada wajib pada, ada mustahil pada akal, ada harus pada akal. Begitu. Mustahil pada adat. Apa maksud mustahil pada adat? Biasalah kalau kita kata hukum adat tu hukum kebiasaan, hukum akal tu ada perbahasannya, nanti kita bahas, ya. Jadi perbahasan mengenai wajib, mustahil dan harus pada akal. Sebab tu bila kita belajar tentang sifat 20 ni, bila sebut sifat wajib yang pertama bagi Allah ialah wujud, nanti kita bahas. Jadi sifat wajib bagi Allah tu wajib pada akal. Saya bagi glimpse saja. Saya bagi dia punya sikit-sikit saja, iaitu maksud wajib pada akal itu ialah akal yang waras tidak boleh menerima ketiadaannya. Just dengar dulu, because kita akan pergi lagi. Just at least pada pagi ni pernah dengar. Apa maksud akal tak boleh terima ketiadaannya? Akal kita yang waras tak boleh terima ketiadaan Allah. Tak boleh fikir. Pasal kita ni semua dah menjadi satu bukti ataupun dalil Allah tu wujud. Nanti kita bahas. Just macam tu saja. Nanti kita akan pergi lebih dalam. Baik. Pengambilannya. Apa maksud pengambilannya? Bahasa kita lah senang sekarang, sumber lah. Istidlal dia, di mana diambil dia. Sebab kalau orang tuduh pengajian sifat 20 ni rekaan alim ulama, maka dia kurang waras lah. Itu saja kita bersebut. Kurang waras tu bahasa yang agak lembut lah. Kenapa kita kata sedemikian?
Ya, tauhid ini pengambilan dia, pengajian sifat 20 ni pengambilannya daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Dia bukan para ulama rekayasa. Tak ada. Nanti kita tengok kitab ni walaupun tipis, ya, walaupun tipisnya kitab ni, nanti dia bagi tahu surah Ibrahim ayat 32 34 dalil bagi wujud qidam, nanti dalilnya iaitu Al-Hadid ayat 3, Baqarah 26 27, Ar-Rahman, surah Syuara ayat ayat 11, mukhalafatuhu lil hawadith, dalilnya qiyamuhu bin nafsih, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selesai. Walau Nabi tak sebut sifat 20 specifically, tetapi 20 sifat tu ada tak di dalam Al-Quran? Jangan sanggah, jangan pandai-pandai sanggah, jangan pandai-pandai buat pandai. Sebab ulama' dah telah susun. Susun tu makna bukan ilmu tu daripada ulama'. Susun bagi kita senang. Buku teks darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6 sama tak? Tak sama. Tingkatan 1 mana cikgu? Duduk belakang pula, menyorok pula juga. Darjah tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5, tak masuk tingkatan 6, rendah ataupun 6 atas, masuk matrikulasi, apa? Sama ke? Tak sama. Pasal tu susun. Penulis buku atau cikgu-cikgu pensyarah pi susun tak ada masalah. Pilih kata sifat 20, dia kata ulama' punya reka. Apa punya? Fikir sendirilah. Betul pasal apa kita tegas dalam benda ni, pasal apa depa kata macam tu, boleh faham tak? Jadi kita yang ada akal yang waras tidak boleh, tidak seharusnya sepatutnya terpengaruh dengan ajaran seumpama tersebut yang bercanggah daripada ahli sunnah wal jamaah. Ada tak dia punya pengambilan dia? Pasti daripada Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk daripada Allah serta akal fikiran manusia yang waras. Sebab tu kita kata kalau kita ni waras, bukan kabar yang waras, maka kita boleh faham. Oh, ada dalilnya sifat 20. Baik. Tujuannya kita belajar ilmu tauhid, mengetahui hukum-hukum akal dan nakal yang berhubung dengan kepercayaan Islam. Tahu. Jadi kita tahu dah. Nanti kita ni dah tahu. Contoh saya bagi satu perumpamaan. Kita dah hafal sifat 20 ni, kita dah reti, ya. Kita dah hafal, dah reti dia punya nasyid dia semua kita dah reti. Tapi bila kita lebih mendalami, saya bagi contoh. Allahu wujud qidam baqa. Hak 3 ni saja. Allah wujud, bukan sekadar nasyid masa kita tadikah tu. Tapi Allah wujud yang kita faham, yang sebenar-benar wujud. Apa dia sebenar-benar wujud? Hakikatul wujud. Wujud yang zati. Wujud yang mana? Wujud yang tak ada mula, yang tak ada akhir. Wujud yang mana? Yang mana ianya bersifat dengan kidam, yang bersifat dengan baqa. Siapa? Hanya Allah. Tu. Jadi selain daripada itu, ada dua. Wujud yang dikatakan wujud yang majazi, iaitu wujud yang aradi. Wujud yang majazi, ada mula, ada akhir. Makna apa? Tak bersifat dengan kidam, tak bersifat dengan baqa. Makna lawan daripada itu. Kalau kidam apa? Ada mula. Kalau lawan pada kidam apa? Hadis ataupun hadis. Baharu. Lawan bagi baqa apa? Baqa adalah kekal. Lawan kepada baqa apa? Dia fana. Oh, menyambung dah. Jadi dia bersifat dengan fana, dia bersifat dengan hadis dan juga bersifat dengan fana. Siapa ni yang wujud secara majazi? Itulah semua makhluk. Wujud yang aradi, faktor yang mendatang, yang mana ianya ada mula tetapi tiada pengakhiran. Sebab apa dia ada mula? Sebab dia makhluk. Makhluk maksudnya sesuatu yang dicipta. Hadis maksudnya segala sesuatu yang ada mula. Tetapi dia kekal. Macam mana? Dikekalkan oleh Allah. Apakah ia? 10 perkara. Dekat wujud tu saja. Allah wujud. Zub. Faham tak? Itu takat kita lah. Takat yang kita kata ma'rifah yang umum. Kalau yang khusus lagi. Awaluddin ma'rifatullah. Ya. Walau itu bukan hadis, ia kata-kata daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tapi Sayyidina Ali tu mengaji dengan siapa? Rasulullah.
Tak boleh pakai ke? Boleh pakai. Sebab anak murid Rasulullah, menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata-kata beliau itu sabit dengan ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahawasanya tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Di situ kita kena faham. That's why kita susun ilmu kita tu. Jadi dia tak selaru. Sebab tu dia susun macam ni. Namanya apa, maudhu'nya apa, masailnya apa, istidlalnya mana, tujuan kita mengaji ni apa. Baru kita insya-Allah tak boleh insya-Allah hukum adatnya kita tidak akan tersesat jalan insya-Allah. Baik, tujuannya kita mengetahui hukum-hukum akal dan nakal yang berhubung dengan kepercayaan Islam. Baik. Nombor 6, kesan kita belajar ilmu ni, apa kesan dia? Jadi tak ada kesan ke? Jangan kita mengaji sekadar halwa telinga, tak mau. Pasal apa? Kesan kita mengaji tauhid, tengok, dapat mengenal Allah dengan dalil-dalil yang qat'i. Apa makna qat'i? Yang jelas, terang, nyata, yang putus, jazm. Tak ada dah macam akak dia cakap tadi. Kamah tak ada apa dah, tak goyang dah. Gunung berapi ke, gempa bumi ke, banjir ke, tak ada. Puting beliung ke, tetap Allah, Allah, Allah. Tak ada lain pegangan dia. Baik. Jadi kesan dia dapat mengenal Allah dengan dalil-dalil yang qat'i, iaitu tidak diragu-ragukan lagi, demi untuk keselamatan manusia dan kebahagiaan di hari akhirat. Itu je. Itu tujuannya. Nak selamat, nak bahagia. Selamat, bahagia di dunia dan di akhirat sana. Itu tujuan dia. Okey, perbandingannya dengan ilmu-ilmu yang lain ialah ilmu tauhid hanya berkisar pada i'tiqad, pegangan hati, i'tiqad, atau kepercayaan seseorang, sama ada kufur atau iman, syirik atau ikhlas beragama kerana Allah. Baru dia reti, baru dia tahu. Bila dia ada banding perkara ni, dia reti, dia faham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nombor 8, kelebihan atau keutamaannya mengatasi. Ni penting kita faham. Mengatasi segala ilmu. Maksud apa mengatasi segala ilmu? Ini ilmu yang paling tinggi kedudukannya, tak ada lain, hanya ini hak nombor 1. Bila disebut mengatasi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, segala ilmu, kerana ia ilmu tauhid ini berhubung dengan zat Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya alaihimu salatu wassalam. Yang paling tinggi adalah Allah dan Rasul. Yang paling tinggi adalah Allah dan Rasul. Dan ilmu ni kaitnya memang kait direct dengan Allah dan Rasul. Justru ia menyebabkan ilmu ini merupakan kedudukan yang paling tinggi. Allahumma salli ala Sayyidina. Kakak dah ada kitab tak? Siapa tak ada kitab? Berapa orang tak ada kitab? 1 lagi? Lagi? Ada? Dah ada? 1. Okey, tak apa. Sebab saya duduk panjang syarah tu, tengok macam tak ada pergerakan. Ada tak dapat lagi? Ada semua dah? Baik. Okay, baik, terima kasih. Baik, kelebihan atau keutamaannya dah jelas dah, tak ada lain dah ilmu yang paling tinggi. Justru penting tak kita mengaji pada pagi ni? Penting sangat-sangat. Beruntung ataupun tidak? Bahkan beruntung. Baik. Nombor 9, yang mula-mula menyusunnya. Maksud menyusun tu bukan reka, tapi dia susun macam kita kata tadi, jadi macam silibus, yakni dalam bentuk tersendiri, iaitu 2 imam ahli tauhid, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Baik, kita sentuh sikit tentang beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak tulis pun tak apa, dengarlah. At least kita familiar, kita pernah dengar nama ulama ni. Ada orang tak tahu kalau mazhab tauhid, mazhab tauhid dia Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, depa tak tahu. Ada tak tahu. So hari ni kita explain sedikit demi sedikit lah. Gitu. Baik, bila sebut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, jadi nama beliau, tak apa saya cakap pelan-pelan pun tak apa kalau nak tulis, Nama beliau
Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abu Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ari. Macam biasa dengar tu nama tu. Kan? Macam biasa dengar nama tu. Jadi, siapakah beliau? Keturunan Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, seorang sahabat Nabi yang agung. Tu. Nampak kaitan di situ. Sebab tu keturunan ni penting keturunan ni. Penting. Jadi keturunan Abu Musa Al-Asy'ari, saya dah baca pelan-pelan, boleh tulis ya. Jadi lahir di mana? Lahir bila? 260 Hijrah. 260 Hijriah. 260 Hijrah. Bersamaan dengan 873 Masihi. 873 Masihi. Baik. Meninggal pula bila? 324 Hijrah. 324 Hijrah. Bersamaan dengan 935 Masihi. Lama dah tu. Kita dah 2021. Kita dah 14 berapa? 43, betul? 1443 kita. Lama tak? More than 1000. Lebih 1000, betul tak? Lebih 1000 tahun. Jadi begini, kita dah, pegangan kita dah memang jelas. Lebih daripada 1000 tahun ilmu tauhid akidah ahli sunnah wal jamaah, ya, mazhab al-Asy'ariyah wal Maturidiyah ni telah disusul lebih daripada 1000 tahun yang lalu. Apatah lagi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni hidup pada zaman yang digelar salafuna salih. Para pendahulu kita yang baik-baik. Apa? Nabi dah sebut. Zaman terbaik kurunku, kurun yang terbaik kurunku, kata Nabi. Kurun selepasku dan kurun selepasku. Maksudnya kurun apa? Zaman Nabi ada sahabat. Zaman sahabat ada tabi'in. Zaman tabi'in pula, bila sahabat tak ada tabi'in. Hak tu semua 300 tahun disebut oleh Nabi SAW. Satu pengiktirafan. Nabi yang iktiraf. Jadi beliau ni hidup pada zaman tersebut kak? Zaman tersebut. Dan diiktiraf oleh Nabi sendiri ketika hayat Nabi. So siapa kita nak kata ke mereka? Gitu. Satu orang kata, mari kita sama-sama point to ponder lah, kita fikirlah siapa kita, siapa mereka, kan? Hak nak tuduh-tuduh hak imam-imam besar ni, macam Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, ya, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka semua para salafuna salih yang hidup pada sekitar 300 tahun, ya, yang Nabi isyaratkan itu. Boleh nampak selesai. Jadi tadi saya dah beritahu tarikh beliau lahir, mana dah ketika itulah. Tarikh meninggal tu kita cerita lain lah. Betul tak? Pasal dia lahir dah pada tahun tersebut. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ada kisah yang menarik tentang beliau. Yang mulanya beliau ini setelah kematian ayahnya, meninggal dunia ketika kecil, ibunya bernikah dengan satu orang tokoh Mu'tazilah, iaitu Abu Ali Al-Jubai. Ayah tiri ini tokoh Mu'tazilah. Namun Allah beri hidayah, petunjuk kepada beliau yang melalui berkat mimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka masya-Allah tabarakallah, akhirnya beliau kembali dan juga menyusun balik akidah ahli sunnah wal jamaah itu. Menyusun balik itu bukan reka, tapi berdasarkan Allah yang berikan kepadanya. Hak inilah yang sebenar. Sebab pada ketika itu sudah berlaku kecelaruan terhadap akidah, fahaman-fahaman songsang sudah ada dah. Sama ada Syiah ataupun sama ada Mu'tazilah, Jabariyah, itu semua dah ada. Jadi beliau ni menyusun balik agar apa? Memurnikan balik hak yang benar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah ada kisah yang menarik mengenai beliau. Dan beliau ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada ulama menyebutkan antara lain Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang mana tulang belikatnya ini pernah ditepuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tahu kan tulang belikat kat sini lah, benih kita, benih tu kalau orang lelaki kat sini lah tulang belikat dia. Kalau perempuan kat dada. Jadi di sini. Jadi baginda pernah menepuk dengan tangannya yang mulia pada belikat sini, bukan belikat, tulang tongkeng di situ, tulang sulbi tu. Ulama kata isyarat kepada kelahiran seorang ulama besar, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Masya-Allah. So kita tidak boleh menafikan perkara-perkara tersebut, memang ada disebut di dalam kitab-kitab. Selesai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi antara lain tadi kita sebut 3 kali bertemu dengan baginda Nabi SAW. Banyak kitab-kitab yang beliau tulis, ya, dan banyak juga ulama-ulama yang menjadi murid beliau. Imam Abu Ishaq Al-Isfirayani, Imam Abu Bakar Al-Qafal, Imam Jurjani, banyak, ya. Ala kulli hal, itu imam nombor 1. Imam nombor 2 iaitu Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Apa maksud dia? Okey, nama beliau siapa? Boleh kita catatlah sikit-sikit, saya baca pelan-pelan, ya. Apa maksudnya nama beliau Abu Mansur Al-Maturidi ni? Nama beliau Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi Al-Ansari. Tu. Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi Al-Ansari. Kenapa Maturidi? Kerana asal daripada satu nama kampung. Nama kampung tu Maturid. Di mana tu? Di Al-Maturidi. Ada dalam kitab kita tu tulis dah, Abu Mansur Al-Maturidi. Asal mana nama Maturidi ni? Daripada satu kampung namanya Kampung Maturid. Di mana Kampung Maturid ni? Di kota Samarkand. Kota Samarkand ni di mana? Uzbekistan. Uzbekistan lah ni. Termasuk dulu Soviet Union lah. Dululah. Lah ni Uzbekistan kan dah merdeka kan. Dia sendiri kan. Gitu. Baik. Jadi beliau ni pun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni saya bagi soalan matematik sikit lah. Beliau meninggal dunia pada tahun 333 Hijrah. Soalan matematik no. 333 Hijrah, 333 Hijrah. Pada usia 85 tahun. Buat matematik sikit. 333 tolak 85 berapa? Bila beliau lahir? Ya, begitu, ya. Jadi beliau meninggal pada 333 Hijrah pada usia 85 tahun. Mana beliau lahir 200? Dia lahir bila tadi? 248. Ya, jadi termasuk tak para salafun soleh? Termasuk. Selesai masalah kita, faham kita. Jadi beliau ni, kenapa Al-Ansari buat catatan? Kerana merujuk kepada Abu Ayyub Al-Ansari, keturunan. Beliau ni keturunan Abu Ayyub Al-Ansari. Siapakah beliau ini? Iaitu seorang sahabat Nabi yang mulia, Abu Ayyub Al-Ansari ni. Siapakah beliau? Rumah yang pertama disinggahi oleh baginda Nabi SAW ketika peristiwa hijrah. Semua ada kait dengan Nabi tau. Kait rapat dengan Nabi SAW. Tu. Kalau Imam Abu Mansur Al-Maturidi ni, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni, keturunan dia, moyang dia Abu Musa Al-Asy'ari daripada Yaman. Keturunan yang Nabi, orang Yaman ni Nabi beri pengiktirafan kaum yang lembut, iman di Yaman, kaum yang mana Allah menyintainya dan mereka menyintai Allah. Kaum yang lembut, iman di Yaman, hikmah di Yaman, ya, fiqih di Yaman. Masya-Allah, tabarakallah. Ada Nabi sebut. Jadi keturunan siapa ni? Antaranya keturunan Abu Musa Al-Asy'ari. Hak tadi Abu Mansur Al-Maturidi, keturunan siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Siapakah beliau? Sahabat yang agung yang mana Nabi SAW ketika peristiwa hijrah mula-mula, rumah yang disinggahi oleh baginda Nabi adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini semua hebat-hebat. Tidak ternafi. Selesai. Jadi mereka inilah yang menyusun ilmu tauhid lebih 1000 tahun yang lepas. Jadi kalau ada minta maaf kalau kita sebutkan, kalau ada
pertikaian ataupun kalau ada kita katakan ada iskal, ada masalah dan sebagainya, sudah barang tentu disanggah atau ditolak oleh ulama yang dah 1000 lebih tahun dah. Tiba zaman-zaman ni nak menolak pula tiba-tiba. Nampak tak? Satu kecelaruan yang sama ada kita sedar ataupun tidak, menampakkan kejahilan yang sebenar. Baik, sebab tu kita kena belajar. Selesai Itu serba sedikit managib ataupun perjalanan hidup Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Baik. Yang ke-10, hukum-hukum mempelajarinya. Pelajari ilmu apa? Ilmu tauhid ini, fardu ain ini. Ya, iaitu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf lelaki maupun perempuan. Jadi bila kata mukallaf, siapa ingat maksud mukallaf? Boleh bagi penerangan dia serba sedikit. Bismillah. Yang diberati dipertanggungjawabkan dengan hukum-hukum syarak Ke atasnya. atas Terdiri daripada 2 golongan. Bagi yang baru mungkin kita raikan, kita beritahulah tadi macam apa Kak Su cakap tadi, golongan yang diberati ataupun dipertanggungjawabkan atau dibebankan, ditaklifkan hukum syarak ke atasnya. Itu maksud dia. Lepas tu kalau ditanya apakah golongannya, terdiri dari 2 golongan, jin dan juga manusia. Ada dalil untuk 2 ni? Ada. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalil yang kedua, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Selesai. Jadi apa ciri mukallaf? Ada 4. 2 yang muktamad, berakal dan baligh. Yang 2 lagi iaitu sampai seruan dakwah Nabi SAW ataupun Islam. Yang keempat, sempurna panca indera, iaitu tidak pekak dan tidak buta sekaligus. Selesai. Baik, bila kita tengok ni, kita dah boleh faham, pasal kita ingat kita ada catat. So in next class kita tak perlu ulang, just sekadar sentuh-sentuh sikit saja, because kita dah tahu. That's why the importance of note taking. Baik, hukum-hukum mempelajarinya, iaitu mempelajari ilmu tauhid, iaitu fardu ain bagi setiap orang yang mukallaf, lelaki dan perempuan, tak terkecuali. Baik, termasuk pelajaran yang kedua, saya minta semua nanti tandalah, jadi semua selaras. Nanti kata khilaf di kalangan ulama pula, yang mana satu berhenti-berhenti, semua tanda hak sama. Baik, pelajaran yang kedua, iman. Ni yang tadi kan, ingat tak tadi kita kata rukun-rukun iman yang 6 perkara, ingat tak masa tadi kita kan? Ni, that's why saya katakan kita tak syarah, pasal kita akan masuk dah kat sini. Boleh Erti iman ialah percaya, itu dari sudut bahasa, iaitu percaya akan adanya Allah. Maknanya apa? Percaya di sini berapa peratus? Buat catat, 100%. Tak boleh kurang. Boleh kurang ke walaupun 0.01%? No, tak boleh. Tidak boleh. Baik. Erti iman ialah percaya, dari sudut bahasa, catat di situ. Sambung, iaitu percaya, kita masuk kitab, iaitu percaya akan adanya Allah, maknanya wujudnya Allah. Nanti kita bahas wujud tu erti yang wujud yang hakiki, yang tadi kita beritahu tadi. Adanya Allah serta membenarkan segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni hati-hati ya. Ada orang ambil sebahagian, ada nak percaya separuh, tak percaya separuh. Ada nak percaya suku, 3 suku dia tak percaya. Ada yang 3 suku dia percaya, 1 suku dia tak percaya. Tu kadang jadi 3 suku ke 4 suku ke apa. Y suku ke apa. Ada orang ni kan. Jadi sebab dia ambil separuh, dia tak percaya separuh. Ataupun dia percaya hak sikit ni, hak banyak dia tak percaya. Ataupun dia percaya banyak tapi sikit dia tak percaya. Tak boleh. Sebab apa dia? Bila kata iman, membenarkan segala apa yang dibawa oleh apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu pegangan kita.
Perkara-perkara yang wajib diimani ialah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Inilah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini buat catatan riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tulis di situ nah. Baik. Hadis ini daripada mana riwayat? Imam Muslim. Daripada siapa sahabatnya? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi SAW? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang maksudnya, artinya iman itu ialah kepercayaanmu kepada Allah. Lagi, malaikat-malaikatnya Allah, kitab-kitabnya Allah, rasul-rasulnya Allah, hari kemudian, dan kepercayaanmu kepada qadar baik dan buruknya. Baik. Daripada hadis ini Nabi SAW bersabda, itulah ulama tauhid susun rukun. Kalau rukun Islam 5 perkara, kalau rukun iman 6 perkara. Hak ni yang disusun. Jadi ulama dia tidak pandai-pandai, dia buat, dia susunan dia daripada mana? Hadis ni. Boleh kita faham Jadi 6 perkara. Kenapa tak 7, 8 perkara? 6 perkara teras. 6 perkara ni teras. Baik. Berdasarkan hadis ini, maka tersusunlah rukun iman yang 6 perkara, iaitu percaya kepada Allah, percayakan malaikat-malaikatnya, percayakan kitab-kitabnya, percayakan rasul-rasulnya, percayakan hari kemudian, dan percayakan qada dan juga qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perkara ini salah satu daripada ni tak boleh kita tinggal. Saya rasa saya tak percayalah pada Nabi. Contoh dia kata wa iyazubillah, tak boleh. Tak percayalah kepada hari kiamat, suka dia, tak boleh. Sebab bila sebut iman, hak ni 6 tak boleh cerai tanggai, tak boleh. Bila kata rukun, ingat tak? Takrif rukun, bahagian yang terpenting di dalam sesuatu perkara, tanpanya tiadalah perkara tersebut. Kita nak faham senang, dalam solat ada rukun kita di dalam mazhab kita Syafi'i 13 secara muktamad. Salah satu daripada rukun solat itu tiada, maka apa dia? Tak sahlah, batallah solat orang tersebut. Jadi jangan buat main. Bila disebut rukun iman 6 perkara ni, dia tinggal satu. Rasa-rasa satu ni tak payah, tak apa kot. Tak boleh. Wa iyazubillah. Jangan. Percaya kepada Allah, percaya pada malaikat-malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada hari kemudian, percaya kepada qada dan juga qadar, maka wajib kita imani, wajib kita percayai. Ada kalau kita tengok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau buku kecil tengok muka surat 27. Kalau buku besar kita tengok sama-sama. Kalau buku besar cari pelajaran ke-14. Buku kecil muka surat 27. Buku besar cuba cari pelajaran ke-14. Percayakan kitab Allah. Jadi antara lain konsep pengajian kita, kalau kena pergi ke depan, kita pergi ke depan. Kalau kita nanti dah tengah-tengah ke belakang, kita nak patah balik, kita patah balik. Ada tak ibu-ibu jumpa? 21. Contoh ibu-ibu tengok muka surat 21, buku besar, tajuk pelajaran yang ke-14, percayakan kitab Allah. Cuba tengok ayat Al-Quran dia. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Rasulullah dan orang-orang beriman percaya kepada apa yang diturunkan kepada Rasul itu. Semuanya percaya Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya. Selesai. Ada tak dalil yang lain? Ada dalam Quran. Ada. Tu. Jangan kata tak ada. Tu.
Allahu Akbar. Selesai. Itu sekadar ke depan. Nanti kita masuklah balik nanti kat situ. Cuma nak bagi tahu. Contoh juga untuk hari ini, sekiranya mungkin ada di kalangan kita yang dah tahu, alhamdulillah, dah tahu, kita ulang kaji. Kalau tak tahu apa maksud qada dan juga qadar? Siapa tahu maksud qada dan juga qadar? Siapa tak tahu angkat tangan. Tak ada masalah, kita mengaji pun. Tu. Siapa tak tahu maksud qada dan juga qadar? Macam tahu tapi tak tahu, Ustaz. Itu pun boleh juga angkat tangan. Macam tahu tapi tak apa nak tahu. Pun boleh angkat tangan juga. Ke semua tahu tu pun tak hurai lah. Ya, baik. Okey, muka surat 46, buku kecil. Buku besar tengok ya akak-akak semua, ibu-ibu, muka pelajaran ke-21. Ibu-ibu yang ada buku yang besar, cari pelajaran 21. Dia nak last dah tu. Dia nak last dah. Kalau ibu-ibu yang ada buku kecil ni 46, muka surat 46. Ya? 38 kata. Okey, Kak Raja. Baik ya. Okey, hari ni kita pergi ke depan sikit. Kita nak baca ni mungkin tak tahulah tahun bila, 2023 ke tak tahulah kan. Cumanya inilah cara kita, kalau ada benda kita boleh ke depan, kita ke depan. Boleh faham ya? Ada yang kita kena patah balik, kita kena patah balik. Baik, kita tengok. Erti qada, tengok ya. Semua ada kat dalam surat. Erti qada, berlakunya sesuatu perkara menurut apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam azali ataupun sejak azali. Azali ni makna apa maksud? Ya, suatu yang di mana sebelum penciptaan makhluk yang pertama. Bila penciptaan makhluk yang pertama dinamakan waktu imkan. Azali tu dah tak ada lagi. Jangan tanya ada beginning ke azali, no. Tak ada. Azali tu makna sebelum penciptaan makhluk yang pertama. Tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada ulama bahaskan Nur Muhammad Nabi SAW, ada yang membahaskan qalam. Ala kulli hal ada dalil belaka. Baik. Jadi qada tu apa dia? Hak tetap dah. Sejak apa? Azali lagi. Di sisi ilmu Allah. Tak usah kita hurai, tak usah kita fikir hari ni kita nak datang pukul berapa. Saya tadi keluar rumah sebelum pukul 9. Sejam ni ample of time lah. Tapi nak kata jam, dua jalan, jam juga. Jam. Kalau makan roti dengan jam, seronok juga. Tapi kalau jam tu memang tak seronok lah. Kita nak sini, dia suruh pergi kanan pula. Ikut jalan belakang Subang Airport tu. Jam juga. Tu. Sejam. Betul-betul sejam. Habis nak kira 1 jam setengah, macam nak pergi Pahang pula kata nak sini. Baik, selesai. Jadi benda tu, qada, apa maksud qada? Berlaku sesuatu menurut apa yang telah Allah tetapkan sejak azali. Mana hak benda Allah tetap. Hak ni berapa ramai begini, pukul berapa. Tadi saya fikir nak parking sana ke nak parking situ. Jauh juga aku nak bawa kek ni. Bawa kek. Ada semua tu. Jadi begitulah. Qadar ni apa? Kita tengok. Ketetapan Allah Ta'ala atas sesuatu perkara sebelum perkara itu berlaku. Kita rancang nak on the dot. Dan jugalah 10-3 minit. Begitu. Tapi usaha mesti kena usaha. Pasal kita tak tahu. Ni kita kena faham ni. Kita tahu tak apa nak jadi, tak tahu. Dia tenang saja duduk, agak-agak boleh kelip mata boleh sampai macam tu. Boleh kalau dia ada karamah lah. Kalau orang biasa macam kita naik kereta, ke naik unta ke, tak kisahlah. Tapi qada apa maksud nak faham? Qada tu ketetapan. Qadar apa maknanya nak faham senang? Perlaksanaan terhadap ketetapan tu. Hari ni akak nak mai, saya nak mai, gini. Sehari ada juga depa kata kena ganti apa nama Kak Raja Pucung Masjid Salam tu. Berapa? 2.45. Macam tu lah. Ala kulli hal begitu. Jadi tak jadi serah pada Allah. Kita dah kata hak ni jadual, okey. Itu serah pada Allah. Pasal apa? Qada dan juga qadar, ketentuan Allah. Pelaksanaan terhadap ketetapan pun itu adalah hakikatnya kerja Allah. Kudrah dan iradah Allah. Nanti kita akan belajar nanti insya-Allah. Sengaja saya pergi ke depan, patah balik. Pasal apa? Pasal nanti kita at least dah ada satu gambaran pengajian kita ni macam mana. Ada catatan dia, ada huraian dia,
ada akan kita ke depan sikit, ataupun setelah kita dah ke depan kita ke belakang sikit, supaya refresh, ataupun kita point tu ada kat situ, kita terus to the point, tak ada nak tunggu lagi tahun 2024 baru kita nak hurai, tak, terus terus, supaya apa, masa kita ni pun tak banyak, kita sebulan sekali saja, jadi kita maksimiskan sepenuhnya. Baik, selesai, iaitu yang ketiga, pelajaran ketiga. Ada soalan? Pelajaran 1, pelajaran 2 ada soalan? Kalau ada, tak ada masalah, insya-Allah kalau saya mampu. Jadi kalau tidak ada soalan, saya ingat insya-Allah faham apa yang kita pelajari. Mudah sebenarnya, ini sekadar recap, cuma kita perhalusi. Pelajaran yang kita belajar ni sebenarnya kita dah pernah belajar, tapi kita perhalusi lagi, memahami lagi takrif dan sebagainya, agar apa dia, sebagaimana seperti mana kita sebutkan, sebagaimana kita menjadi pakar ataupun kita reti tahu tentang bidang kita masing-masing, apatah lagi bidang ni yang dinamakan benda fardu ain, mesti kita lebih mahir, lebih mantap, dan tujuan kita belajar ni tidak lain dan tidak bukan adalah itu, insya-Allah, untuk beramal, berilmu, beramal, ikhlas, wara' dan khaufillah. Pelajaran ketiga, tolong tanda pada kitab mana kita berhenti. Insya-Allah jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا التوفيق والهداية والعناية والاستقامة. اللهم ارزقنا الإخلاص وجمع الفروض في جميع الأحوال. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعالى الفتوح العارفين وهدنا إلى صراطك المستقيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.